Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas malam ni saya Ustazah Balkis yang akan ambil alih lah untuk pengajian malam ni. Okay. Sebelum itu kita mulakan dahulu kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, InsyaAllah untuk kelas asas pada malam ini, saya akan sambung silibus di huruf lidah. Huruf lidah, jadi saya akan sharekan skrin. Huruf lidah. Okay. Untuk topik hari ini saya akan pergi topik 4.0, tajuk huruf lidah. Okay. Tapi sebelum tu saya ulang kaji semula huruf-huruf bibir. Kita nak ingat semulalah makhraj iaitu tempat keluar bagi huruf-huruf bibir. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, insyaAllah saya akan contengkan. Oh, saya tak tekan lagi ya, kita. Share, maafkan saya. Okay, share. Okay, dah nampak kat skrin ni. Sebelum masuk huruf-huruf lidah, saya akan ulang kaji semula makhraj huruf bibir. Kita tengok dekat buku purple, muka surat 3. Makhraj bibir, kita ulang kaji semula. Makhraj huruf bibir. Okay, ada 4 sahaja huruf bibir. Yang pertama huruf mim. Yang kedua huruf ba. Yang ketiga huruf fa. Yang keempat huruf waw. Kita tengok makhrajnya, huruf mim dan juga huruf ba berkongsi makhraj yang sama, iaitu bibir bawah bertemu bibir atas. Atau dalam erti kata mudah kita kata rapatkan bibir mim ba. Okay, seterusnya huruf yang ketiga huruf fa. Okay, di mana gigi atas bertemu bibir bawah. Oh, kat sini tulis bibir bawah bertemu gigi atas. Rapatkan dahulu gigi atas bertemu bibir bawah. Kemudian kita ngangap. Fa. Okay. Dan yang keempat huruf waw. Muncungkan bibir. Bibir dimuncungkan. Okay. Itu adalah untuk ulang kaji huruf-huruf bibir. Jadi seterusnya, saya akan pergi kepada topik 4.0 tajuk huruf lidah. Okay. Untuk masuk huruf lidah, okay, yang pertama saya akan fokuskan dahulu pada gambar lidah. Okay, kita tengok kat sini ada gambar lidah di mana ada dibahagikan kepada 4 bahagian, ataupun kalau nak jelas kita nampak ada 4 warna. Yang pertama warna kuning, iaitu hujung lidah. Okay, nombor 1 bahagiannya hujung lidah. Okay. Yang kedua warna hijau pucuk pisang, hijau muda. Okay, adalah bahagian tepi lidah. Tepi lidah. Maksudnya dia ada di kanan atau kiri tepi lidah. Okay, yang ketiga adalah bahagian warna hijau gelap, tengah lidah. Ini adalah pembahagian lidah. Sebelum kita nak masuk huruf lidah, kita kena tahu dulu kat lidah ni ada berapa pembahagian untuk makhraj huruf. Okay, seterusnya yang keempat ialah warna biru, bahagian pangkal lidah. Okay, dekat belakang sekali pangkal lidah. Jadi ada 4 sahaja bahagian, hujung lidah, tepi lidah, tengah lidah dan juga pangkal lidah. Okey. Terusnya kita tengok. Saya akan pergi ke atas semula. Naikkan ke atas. Okey. Di sini kita akan lihat adanya piramid. Ini senang cerita, kalau kita nak hafal makhraj huruf lidah, kita akan tengok piramid lidah. Okay. Piramid lidah. Kita akan tengok dulu yang pertama adalah bahagian warna, sini saya tulis, warna kuning adalah bahagian hujung lidah. Hujung lidah. Hujung lidah
adalah hujung lidah lah. Kat hujung lidah kita. Warna kuning ni adalah bahagian hujung lidah. Jadi kalau kita tengok kat sini dia dibahagikan kepada 4 baris. Okay, bahagian hujung lidah huruf-hurufnya ada 4 baris. Ataupun saya katakan ada 4 grup. Okey. Okay, kita akan pergi yang pertama. Yang ni kita nampak tak? Tak jadilah letak. Okay. Kita akan jumpa baris yang pertama ada huruf nun, lam dan juga ra. Nun, lam dan juga ra. Yang kedua ada huruf ta, dal, ta. Yang ketiga ada huruf zai, sin, sad. Dan yang keempat adanya huruf sa, zal, za. Jadi hari ini saya akan masuk dahulu yang pertama. Hurufnya ialah huruf nun, lam, ra. Nun, lam, ra. Okay, cuba sebutkan huruf nun, lam, ra. Kita nak tahu dekat mana makhrajnya, iaitu tempat keluar bagi ketiga-tiga huruf ini. Nun, lam, ra. Okay, jadi yang pertama kita tengok, okay, saya tuliskan kat sini. Makhrajnya ialah, kalau kita rasa hujung lidah bertemu gusi atas. Gusi atas. Okay, hujung lidah bertemu gusi atas. Itu adalah makhraj bagi huruf nun, lam dan juga huruf ra. Kadang-kadang orang keliru kat mana pula kedudukan bagi gusi atas ni. Gusi atas ni kat mana? Jadi kat sini saya kongsikan, saya lukis. Okay, kalau kita tengok di kat kedudukan mulut kita, saya lukiskan. Ini adalah gambar mulut dari sisi tepi. Saya naikkan sikit lah, ada hidung kat sini. Saya nampak lah. Okay, ini adalah bahagian mulut. Bahagian mulut, kepala lah. Hidung dan mulut. Ini bahagian mulut. Okay, jadi yang pertama saya lukiskan gambar gigi dahulu dari sisi tepi. Adanya gigi atas dan juga gigi bawah. Di bahagian tepi. Okay. Makan saya tak begitu pandai melukis. Okay, tapi yang ni dia nampak jadi sikit kan. Okay. Ini adalah gigi atas dan gigi bawah. Okay, bahagian gusi atas dia terletak di sini. Dekat belakang gigi atas, tapi dekat bahagian atas lah. Kalau kita rasa dekat langit kita yang belah yang keras tu. Belah yang gusi keras. Okay, jadi untuk menyebut huruf nun, lam, ra, hujung lidah kita, saya lukiskan warna lidah warna purple. Saya nampak? Jadi waktu kita sebut, lidah kita terangkat di sini. Lidah kita terangkat di situlah. Lidah dia terangkat kat gusi atas. Okay, jadi maka terhasillah bunyi nun, lam dan juga huruf ra. Okay. Jadi saya akan pergi satu-satu bagi huruf nun dan nun, lam, ra. Okay. Saya akan pergi huruf nun terlebih dahulu. Okay. Mula-mula apa yang kita akan lihat adalah struktur bagi huruf nun. Strukturnya ialah, kita tengok dia ada struktur mangkuk dan juga satu titik. Saya tebalkan sikit. Struktur mangkuk dan juga titik. Ada dua struktur lah. Struktur mangkuk dari kanan pergi ke kiri membentuk mangkuk. Kemudian ada titik. Ini adalah satu struktur yang pertama. Titik merupakan struktur yang kedua. Ada dua struktur lah. Struktur badan dan juga titik di tengah. Okey, bagi huruf nun, sekiranya kita tengok dekat buku ungu di muka surat berapa ni? Muka surat 8. Okey, kita akan tengok bentuk nun berubah apabila dia bersambung. Okay, untuk huruf nun dia boleh bersambung sebelum dan juga selepas. Okey, apakah maksud sebelum dan juga selepas? Okay, saya bulatkan ini adalah huruf nun.
Apabila bersambung, mangkuknya menjadi kecil, setengah mangkuk sahaja. Saya potongkanlah menjadi setengah mangkuk kalau bersambung. Okay. Dan dia boleh bersambung di sebelah kanan, maksudnya sebelum dan juga selepas di sebelah kiri. Huruf nun ni dia boleh bersambung. Okay. Jadi apabila bersambung, mangkuknya hanya berubah menjadi kecil. Okay, jom kita tengok untuk bacaan asas yang pertama ialah bacaan pendek. Saya tuliskan kat sini bacaan pendek. Pendek yang macam mana? Pendek satu harakat, sekadar bunyinya sahaja. Okay, jadi yang pertama ialah, saya keluarkan. Yang pertama, nun baris nganga. Saya ejakan nun nganga. Nun nganga bunyi na. Nganga sahaja na. Tolakkan ke hujung lidah ke gusi atas. Na. Na. Seterusnya yang kedua ialah nun senyum. Senyum berbaris bawah. Jadi dia menghasilkan bunyi ni. Ni. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah, saya keluarkan nun berbaris muncung. Nun berbaris muncung menghasilkan bunyi nu. Nu. Nani nu. Nani nu. Okay, itu adalah bacaan asas, bacaan pendek. Okay, seterusnya kita akan pergi bacaan panjang. Panjang berapa harakat? Panjang sebanyak 2 harakat. Saya tulis kat sini 2H lah. Maksud 2 harakat ialah 2 gerak jari. 2 gerak jari, panjangkan. Okay, yang pertama, saya ejakan nun, nganga, alif. Bunyinya ialah na. Saya tambah sahaja alif. Na. Panjangkan 2 harakat. Na. Okay, seterusnya yang kedua, nun senyum ya. Panjang 2 harakat. Saya tambahkan huruf I. Jadi menghasilkan bunyi ni. Ni. Panjang 2 harakat. Terusnya yang ketiga, nun muncung wow. Dibaca panjang 2 harakat berbunyi nu. Nu. Saya gabungkan bunyinya nani nu. Nani nu. Okay. Seterusnya yang ketiga, kita akan jumpa bacaan yang dinamakan bacaan tanwin. Tanwin. Tanwin ni apa? Tanwin ni itu maksudnya tanwin baris 2. Okay. Yang pertama kita tengok baris 2 di atas ataupun saya panggil tanwin nganga. Okay. Untuk bacaan tanwin kita akan tambah huruf N di hujungnya. Terdapatnya tambahan huruf N. Jadi macam mana? Nun tanwin nganga dia akan menghasilkan bunyi. Kita pergi satu-satu. Kalau nun nganga dahulu, macam ni, nun nganga bunyinya ialah na. Okay, jadi kat sini kita tulis dulu na. Kemudian kita doublekan barisnya. Yang saya katakan tadi tanwin, tanwin nganga tambah huruf N kat hujung. Jadi dia menghasilkan bunyi nan. Nan. Okay, kita tengok pula yang kedua. Nun tanwin senyum. Kita pergi satu-satu. Kalau nun senyum, dia akan menghasilkan bunyi ni. Jadi kalau untuk bacaan tanwin, kita tulis N, I, kita tambah huruf N. Menghasilkan bunyi nin. Nin. Okay, seterusnya tanwin muncung. Okay, untuk nun muncung, kita bunyi nu. Jadi kalau tanwin muncung, tuliskan dulu nu. Kemudian kita tambah huruf N. Jadi dia menghasilkan bunyi nun. Nan, nin, nun. Nan, nin, nun. Okay, itu adalah bacaan asas, 3 bacaan asas. Bacaan pendek, panjang 2 harakat dan juga bacaan tanwin. Okey, selesai untuk itu saya akan pergi ke bawah pula. Ada lagi 3 bacaan asas. Okay, bagi huruf nun. Yang pertama kita akan tengok bacaan lin.
Okay, lin membawa maksud lembut. Jadi bunyinya lembut sahaja. Okay, sebelum ni untuk kelas asas bagi huruf bibir, kita dah pun masuk bagi huruf lin. Jadi dah kenal dah macam mana kita, ataupun saya kata keadaan lin ni. Macam mana kita nak cakap dia tu lin. Okay, jadi yang pertama kita tengok kat sini. Untuk bacaan lin dia ada dua huruf sahaja. Yang pertama huruf ya. Yang kedua huruf waw. Keadaannya ialah, saya tulis kat sini lah ruang nota. Lin, ya, sukun. Tanda mati ataupun waw, sukun. Sebelumnya, apa-apa huruf wajib atau mesti berbaris di atas. Itu adalah saya katakan keadaan bagi bacaan lin. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, yang pertama, saya nomborkan di bulatan ini. Yang pertama, ya bertanda sukun sebelumnya ada huruf nun berbaris di baris atas, baris nganga. Jadi nun nganga, ya sukun bunyi, nganga dulu na, kemudian saya tambah huruf I ke hujung. Okey, jadi dia menghasilkan bunyi nai. Nai. Okay, yang kedua, nun nganga waw sukun, dia menghasilkan bunyi tenganga dulu, kemudian kita muncung. Jadi bunyi dia now. Now. Nai, now. Nai, now. Seterusnya bacaan yang ketiga. Hamzah nganga, nun sukun. Kita pergi satu-satu. Hamzah nganga dia menghasilkan bunyi a. Kemudian dia berjumpa dengan nun bertanda sukun, dikembalikan kepada makhraj asal, iaitu hujung lidah naikkan sahaja ke gusi atas. Jadi bunyi dia ialah an. An. Saya ejakan. An. Nai, now, an. Terusnya yang keempat, ini namanya ialah bacaan sabdu. Tanda sabdu ialah W kecil. Tadi bacaan sukun tandanya ialah bulatan kecil. Okey, jadi bacaan sabdu dia ada tanda W kecil. Apakah maksud sabdu? Merupakan maksudnya gandaan. Sabdu bermaksud gandaan. Jadi kita gandakan huruf yang mempunyai tanda sabdu. Gandaan. Kalau kita tengok kat sini, huruf yang mempunyai tanda sabdu ialah di atas huruf nun. Jadi kita gandakan bunyi bagi huruf nun. Okey, hamzah nganga tadi bunyinya a. Kemudian nun ni saya gantikan dengan n. Saya gandakan dua. Saya letak semula baris atas bunyi na. Jadi menghasilkan bunyi anna. Anna. Nombor 4 lah. Jadi saya ulang semula. Nai, now, an, anna, anna. Jadi itu adalah bacaan asas yang terdapat bagi huruf nun. Okay, selesai untuk huruf nun, saya akan pergi huruf berikutnya. Kita akan jumpa dengan huruf lam. Huruf lam. Saya tukarkan color. Okay, huruf lam kita akan tengok dahulu struktur bagi huruf lam. Kalau kita tengok bentuk dia seperti mata kail, kita buatkan dahulu badannya dari atas turun ke bawah, kemudian pergi ke kiri. Dari atas turun ke bawah, pergi ke kiri. Bentuknya macam mata kail. Okay, ini adalah huruf lam. Lam. Okay, sama juga nak sebutkan dia, naikkan saja hujung lidah ke gusi atas. Lam. Lam. Okay. Yang pertama kita akan tengok juga huruf lam dia boleh bergabung sebelum dan juga selepas. Okay. Biru kurang jelas, jadi saya tukarkan semula. Warna oranye mungkin jelas. Okay. Jadi lam ni dia boleh bergabung sebelum dan juga selepas. Okay. Bentuk dia kalau bersambung, kita akan lihatlah dia terkerat sedikit mangkuknya. Mangkuk dia macam terkerat sikit. Jadi lepas tu dia pun jadi pendek saja, badan dia tak dia macam mata kail. Jadi kita akan tengok yang pertama bacaan pendek satu harakat, sekadar bunyinya sahaja.
Jadi yang pertama bacaan pendek, la. Lam nganga bunyi la. La. Yang kedua, lam senyum bunyi li. Li. Yang ketiga, lam muncung bunyi lu. La li lu. La li lu. Okay, seterusnya bacaan panjang dua harakat. Okay, yang pertama, huruf lam bergabung dengan alif. Okay, dia boleh mempunyai dua wajah. Okay, yang pertama, lam bergabung dengan alif. Ataupun lam bergabung dengan alif. Dia ada dua wajah. Dua-dua ini kita panggil lam alif. Okay, jadi ada gabungan dengan alif, dibaca panjang dua harakat. La, la. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan panjang dua harakat. Lam bergabung dengan huruf ya. Lam senyum ya menghasilkan bunyi li. Ditambah huruf I. Li. Senyum sahaja, panjangkan dua harakat. Li. Yang ketiga, lam muncung waw menghasilkan bunyi panjang lu. Lu. L, U, U. Bunyikan panjang lu. Jadi bunyinya menjadi la, li, lu. La, li, lu. Yang ketiga, kita akan jumpa bacaan tanwin. Tanwin. Okay, yang pertama, saya ulang semula, tanwin ni kita tambah huruf N di hujung. Okay, jadi yang pertama, lam tanwin nganga menghasilkan bunyi lan. Lan. Lan tanwin senyum menghasilkan bunyi lin. Lin. Lam tanwin muncung menghasilkan bunyi lun. Lun. Jadi bunyi dia ialah lan, lin, lun. Lan, lin, lun. Okay. Itu adalah tiga bacaan asas. Yang pertama bagi huruf lam, bacaan pendek, panjang dua harakat dan juga tanwin. Okay. Seterusnya kita akan pergi di bulatan bawah. Okay. Ada tiga lagi bacaan asas, iaitu bacaan lin. Dua lah bacaan lin. Bacaan sukun dan juga bacaan sabdu. Okay, kita tengok yang pertama bacaan lin. Lam, nganga, nganga dulu bunyi la. Kemudian kita jumpa dengan huruf ya bertanda sukun. Saya tambahkan huruf I dekat hujung. Jadi dia menghasilkan bunyi lai. Kalau nak senang ingat, mula kita nganga, kemudian kita senyum. Jadi lai. Lai. Yang kedua bacaan lin, lam nganga, waw sukun. Lam nganga, nganga dulu, untuk waw kita akan muncungkan mulut. Jadi dia akan menghasilkan bunyi lau. Lau. Lai, lau. Lai, lau. Seterusnya yang ketiga, kita akan jumpa bacaan sukun. Okay, adanya tanda sukun di atas huruf lam. Dia akan kembali kepada makhraj asal, iaitu hujung lidah naikkan sahaja ke gusi atas. Kita tengok satu-satu. Hamzah nganga menghasilkan bunyi a. Lam sukun, kembalikan hujung lidah ke gusi atas. Saya tuliskan seolah-olah di huruf L lah. Menghasilkan bunyi al. Al. Lekatkan sahaja hujung lidah ke gusi atas. Al. Al. Okay, yang terakhir bacaan sabdu, adanya tanda W kecil di atas huruf lam. Kita gandakan bunyi huruf lam. Di hamzah nganga menghasilkan bunyi a. Lam saya gandakan huruf L. Kemudian saya letakkan baris nganga. Dia menghasilkan bunyi Allah. Allah. Saya ulang semula bacaan. Lai, lau, al, Allah. Lai, lau, al, Allah. Okay, itu adalah bacaan asas bagi huruf lam. Seterusnya saya akan pergi lagi satu huruf
Kat sini saya akan buat penyemakan semula lah. Tadi kita dah selesai bagi huruf nun, bagi huruf ra, dan saya akan masuk huruf, maafkan saya, tadi dah selesai nun dan lam. Dan saya akan masuk huruf ra lah yang terakhir. Okey. Huruf ra, kita akan tengok dulu struktur bagi huruf ra. Dia ada satu struktur sahaja. Seolah-olah membentuk sabit. Turunkan dahulu dari atas ke kanan, kemudian pergi ke kiri. Turunkan ke kanan. Dia macam tak cantik pula. Saya ulang semula. Turunkan ke kanan, pergi ke kiri. Bentuk dia macam sabit sedikit. Jelaskan warna merah. Okay, ini adalah huruf ra. Ra. Kalau kita tengok ejaan nama dia dekat muka surat 1, R, O. O. Ada koma kat atas. Bunyi dia ra. Nama dia ialah ra. Ra. Okay, huruf ra, kita cerita sikitlah sifat huruf ra. Huruf ra, sewaktu menyebutkan huruf ra, kita akan rasa getaran. Walaupun kita dah naikkan hujung lidah ke gusi atas, dia akan rasa getaran sikit. Baru bunyi ra berhasil. Ra. Ra. Naik ke atas, lepas tu dia ada getaran, jadi dia akan pergi meluncur ke depan lagi. Ra. Dia sentuh sekejap, kemudian dia akan meluncur ke depan. Ra. Ra. Ini adalah huruf ra. Kita tengok dahulu bacaan asas. Yang pertama bacaan pendek. Okay, untuk bunyi ra, yang pertama saya tengok ra berbaris atas. Dia menghasilkan bunyi ra. Jangan bunyikan ra. Bunyi ialah ra. Ra. Ra, saya letakkan baris, saya panggil baris nganga. Ra nganga bunyi ra. Ra. Seterusnya ra senyum menghasilkan bunyi ri. Ra muncung bunyi ru. Jadi bunyinya menjadi ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Okey, seterusnya kita tengok pula bacaan panjang 2 harakat. Yang pertama ra digabungkan dengan alif, dibaca panjang 2 harakat. Saya tambah lagi satu huruf o. Menghasilkan bunyi ra, ra, ra panjang, ataupun saya letak macam ni lah kot. Saya undur semula. Saya letakkan ni panjang. Ra, ra panjang 2 harakat. Seterusnya yang kedua, ra senyum ya, panjangkan bunyi ri. Ri, ri. Yang ketiga, ra muncung waw, menghasilkan bunyi ru. Ru. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Seterusnya yang ketiga, bacaan tanwin. Ra tanwin nganga menghasilkan bunyi. Ini kalau nak senang ingat, saya selalu cakap kat student saya, kalau nak ingat minyak. RON 95 ataupun RON 97. Jadi ra tanwin nganga menghasilkan bunyi ron. Ron. Macam tadi, ra nganga bunyi ra, kemudian tambah huruf n lah kat hujung dia. Untuk bacaan tanwin kita tambah huruf n. Okay, jadi ra tanwin nganga bunyi ron. Yang kedua, ra tanwin senyum bunyi rin. Ra tanwin muncung bunyi run. Ron, rin, run. Kalau saya je macam ni, kalau baca macam ran pula kan. Jadi saya tulis, saya ubahkan jadi O, O, N. Okay, jadi menghasilkan bunyi run. Ron, rin, run. Saya ulang semula dari awal. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ron, rin, run. Okay. Terusnya saya akan pergi 3 lagi bacaan asas di bawah. Okay, kita akan tengok kat sini. Di muka surat 10. 3 lagi bacaan asas. Okay, yang pertama bacaan lin. Ra nganga ya sukun. Ra nganga tadi bunyi ra. Kemudian saya tambah I di hujung. Dia menghasilkan bunyi roi. Roi. Yang kedua bacaan lin, ra nganga waw sukun. Ra
nganga tadi menghasilkan bunyi ro. Kemudian kita nak muncung lagi, tambah huruf u. Bunyi dia row. Row. Roy. Row. Roy. Row. Okay, seterusnya yang ketiga, bacaan sukun. Tanda bulat, tanda sukun yang terdapat di atas huruf ro. Jadi kita angkatkan dulu, bunyikan dulu hamzah nganga, bunyi a. Ro, angkatkan saja hujung lidah ke gusi atas, ada getaran sedikit. Jadi dia menghasilkan bunyi ar. 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 Okay, yang terakhir bacaan sabdu, gandakan huruf ro. Jadi hamzah nganga bunyi a. Ro saya doublekan huruf r. Saya tambah huruf o di hujung. Dia menghasilkan bunyi ar-ro. 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 Saya ulang semula bunyi. Yang pertama, bacaan lin. Ro nganga, ya sukun bunyi roy. Roy. Ro nganga, waw sukun bunyi row. Row. Hamzah nganga, ro sukun bunyi ar. Ar. Hamzah nganga, ro sabdu nganga bunyi ar-ro. Ar-ro. Okay, jadi kita dah selesai bacaan asas bagi 3 huruf. Huruf nun, lam dan juga huruf ro. Jadi kita akan masuk sedikit latihan sambungan huruf bagi huruf nun, lam dan juga ro. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama, saya akan warnakan warna oranye. Kita keluarkan dahulu huruf-huruf yang terdapat dekat sinilah, kedudukan huruf awal. Maksudnya nun di kedudukan awal. Kita tengok dulu bentuk dia. Dia akan gariskan, dibentuklah, saya colourkan balik. Garisan warna oranye. Dia merujuk kepada huruf nun di kedudukan awal. Nampak mangkuknya menjadi pendek lah. Maksudnya setengah. Dia tidak begitu melengkung seperti asal. Okay. Kalau dekat tengah pun sama juga mangkuknya, ada sikit saja saya gariskan. Nun ni mangkuk dia jadi setengah juga. Kalau ke akhir dia akan kembali kepada bentuk asal. Mangkuknya penuh semula. Okay, yang kedua huruf lam. Lam di kedudukan awal, mangkuknya juga tidak penuh. Seolah-olah di setengah sahaja. Lam. Lam di tengah pun sama. Mangkuknya tidak penuh seperti asal. Tetapi apabila lam di kedudukan akhir, dia akan kembali kepada bentuk asalnya. Itu kalau kita nak kenal lam. Yang ketiga huruf ro. Huruf ro kalau kita tengok dia terpisah selepasnya. Maksudnya terpisah di sebelah kiri. Huruf ro tidak boleh bergabung selepasnya ataupun di sebelah kirinya. Tengok di kedudukan awal dia masih menjadi huruf ro, tidak berubah bentuknya. Di kedudukan tengah pun tidak berubah bentuknya. Dan di kedudukan akhir juga bentuknya tidak berubah. Sama sahaja. Ro. Jadi kita pergi bacaan satu-satu. Yang pertama, nun nganga na. Lam senyum li. Ro muncung ru. Bunyinya menjadi na li ru. Na li ru. Seterusnya, lam muncung bunyi lu, nun nganga bunyi na. Ro senyum bunyi ri. Lunari. Lunari. Lam senyum bunyi li, lam muncung bunyi lu, nun nganga bunyi na. Li, lu, na. Saya bergerak huruf yang kedua, huruf lam. Lam nganga bunyi la. Nun senyum bunyi ni, ro muncung bunyi ru. La, ni, ru. Nun muncung bunyi nu. Lam nganga, la, ro senyum ri. Nu, la, ri. Ro senyum bunyi ri, nun muncung bunyi nu. Lam nganga bunyi la. Ri, nu, la. Yang ketiga huruf ro. Ro nganga bunyi ro. Lam senyum bunyi li, nun muncung bunyi nu. Ro, li, nu. Nun muncung bunyi nu. Ro nganga bunyi ro.
lam senyum bunyi li. Nuroli. Nun senyum bunyi ni, lam muncung bunyi lu. Ro nganga bunyi ro. Ni lu ro. Saya ulang dari awal. Nombor 1, naliru. Naliru. Nombor 2, lunari. Lunari. Nombor 3, liluna. Liluna. Nombor 4, laniru. Laniru. Nombor 5, nulari. Nulari. Nombor 6, rinula. Rinula. Nombor 7, rolinu. Rolinu. Nombor 8, nuroli. Nuroli. Dan nombor 9, niluro. Niluro. Okey, insyaAllah. Kita dah selesai huruf nun, lam dan juga ra. Jadi untuk itu sahaja pengajian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.